Okey, pelajar untuk yang belum membentangkan anda punya hasil temu bual, boleh lakukan tomorrow lah untuk 2 kumpulan lagi ya. Saya harap 2 kumpulan itu bersedia esok lah kita cuba habiskan. Dan 1 kumpulan tu saya harap seorang sajalah wakil cakap macam tadi, so cepat sikit lah ya. So sekarang kita lihat Azrin sedang present dia punya journal. Ini bukan journal dia kan Azrin kan, ni rakan dia punya. Ya, betul doktor. Okey, cuba lihat di sini ya. Azrin, bila saya kata you scrollkan ke bawah, nanti you scrollkan ya. Okey, ini adalah Boleh satu doktor. jurnal ya, jurnal berwasit. Berwasit ini membawa maksud jurnal-jurnal yang telah diiktiraf oleh pakar-pakar bidang ya pelajar. Okey, sebenarnya ini bukan satu, dia ambil daripada proceeding ya, jurnal ini diambil daripada proceeding seminar Okey, tak apalah saya terima. Okey, cuba lihat tajuknya keboleh laksanaan program guru penyayang menangani masalah disiplin pelajar. Dan bila anda memilih jurnal, make sure anda memilih jurnal ikut you punya tajuk pembelajaran dan perkembangan pelajar. Jangan cari tajuk-tajuk yang tiada kaitannya pelajar. Okey. Ya, turunkan ke bawah lagi. Okey, apa yang dikendaki dalam jurnal ini ya, pertama anda perlu highlightkan perkara-perkara yang diminta. Apa perkara yang diminta Aziz? Saya dah minta anda tandakan apa pertama? Ya, Azrin? sekejap ya doktor. Ya. Yang pertama ada objektif pengenalan. Ya, pengenalan. Dalam pengenalan Pengenalan. tu, ya, okey, pelajar pertama pengenalan. Bila pengenalan, apa yang perlu you lihat adalah isilah, mestilah isi kan. Turunkan ke bawah Azrin. Isilah pengenalan tu, isilah tentang konten jurnal ini. Jadi konten jurnal ini tentang apa? You perlu jelaskanlah. Meaning that you kena baca, you tak boleh ambil ya perkataan demi perkataan dekat situ ya. Sekejap pelajar. Saya punya internet problem not so good lah today. Sekejap ya. Tunggu sekejap. Okey doktor. Okey pelajar, kita sambung sekejap ya. Okey. Pengenalan ni sebenarnya you perlu baca. Kalau you tak baca, you tak tahulah. Pengenalan ni adalah macam satu perkara yang you nak jelaskan berasaskan jurnal di sinilah. Jadi kalau di sini of course lah, Azin naikkan tajuk tadi. Okey, keboleh laksanaan program guru penyayang dalam menangani masalah disiplin pelajar. You jelaskanlah tentang jurnal ini berkaitan dengan this program, tentang disiplin. Lagi turunkan Azrin, turunkan. Lagi. Okay, then you boleh jelaskanlah jurnal ini adalah jurnal, sekejap Azrin, naik atas balik sekejap Azrin. Okay, you boleh jelaskanlah jurnal ini ditulis oleh siapa dalam pengenalan. Naik ke atas Azrin.
Okey, nampak tak ditulis penulisnya adalah siapa? You nyatakan di situ daripada Universiti Kebangsaan Malaysia ya. You boleh nyatakan di situ dalam pengenalan you, and then tulis lagi. Then you boleh kata jurnal ini pada tahun 2020. Lagi turun lagi. Okey, daripada abstrak di sini sebenarnya you boleh carilah untuk you ringkaskan pengenalannya ya. You boleh katakan di sini tentang apa dikatakan sini, okey, you boleh katakan dalam jurnal ini dia mengupas tentang apa, you boleh jelaskanlah, dan you boleh masukkan sedikit metodnya, dia menggunakan kuanti ke, kualitatif ke, dan you boleh kata dijalankan di sekolah mana. Itu pengenalan yang you boleh rumuskan pengenalan tu, tak payah lalu ceritakan sangat panjang lebar tentang pengenalan ya. Okey, yang kedua is what, Azrin? Turunkan ke bawah slide ni. Yang kedua lah pernyataan masalah dan teori yang berkaitan. Okey, cuba lihat pernyataan masalah kat mana kita nak cari. Turun lagi, ada tak pernyataan masalah dekat sini? Kalau dia tak stated kat sini pernyataan masalah, you sendiri kena baca apa masalah yang diletakkan dekat sini untuk you masukkan dalam you punya soalan. Tak ada Azin, atas lagi. Okey, tak ada. Okey, dalam pernyataan masalah you kena cari sebab dia dekat sini dia tak tulis ya. Some jurnal dia tulis kat situ pernyataan masalah. Kalau jurnal ni dia tak tulis pernyataan masalah, you kena cari kat sini lah. Apa masalah yang menyebabkan kajian ini dilakukan? You kena cari. You kena cari, you buat ulasan dalam ayat you sendiri. Okey, yang ketiga is what, Azri? Teori yang berkaitan. Okey, teori yang berkaitan, cuba lihat ada tak teori-teori dimasukkan dalam ni? Kalau tak ada, you just say tak ada, dan you boleh beri pandangan you lah. Okey, pada pandangan saya, teori apa yang boleh dimasukkan. Kalau ada, you just masukkan teori apa yang digunakan, and then you katalah mengapa teori tersebut digunakan. Ada di sini teori hierarki kepada Maslow. Dan oleh kerana ada teori digunakan, you jelaskanlah mengapa teori ini digunakan. Untuk kaitkan dengan apa, tingkat keperluan yang mana digunakan. Okey, next Azrin. Next adalah objektif. Objektif mesti ada dalam ni ya. Objektif kalau tidak ada stated juga, you kena carikan. Selalunya kita boleh dapat objektif tu dekat bahagian abstrak, boleh nampak bukan abstrak. Okey, ada tak objektif dia? You kena cari dekat sini lah, objektif ni untuk apa? Memberi kesan yang positif ke? Okey. Untuk menerapkan elemen-elemen penyayang. Okay, you boleh carikan lah. Jadi objektif itu tak perlu buat dalam bentuk hariat, just buat dalam bentuk 1 is what? 1, 2, 3, 4 kalau ada 4 lah. Okay, some journal kalau you tengok separuh journal dia ada tulis objektif, you just salin saja objektif tu. Okay, objektif tu tak susah, you salin balik semula, you ringkaskan. Kalau dia tak stated objektifnya, you kena cari sendiri. Maybe you boleh cari dekat bahagian pengenalan, or maybe you boleh cari di bahagian abstrak. Okay, next is what, Azli? Seterusnya adalah kepentingan. Okay, kepentingan kajian ini cuba turun ke bawah, ada tak? Kat mana kita cek kepentingan? That's why saya kata you kena baca pelajar. Turun lagi. Bagaimana Azli, nampak tak? Kalau tak nampak, you kena cari kepentingan kajian ini di mana. Kalau yang ni boleh tak, Doktor? Tetapi buat dalam bentuk huraian ya. Kepentingan kajian ini, maybe kepentingan kajian ini kepada siapa? Kepada guru, kepada sekolah, okay? Kepada ibu bapa. You kena carilah. Yang ini yang mana? betul. Kalau ambil. Boleh. Sebab tu saya kata you kena baca. Okay? Untuk menyokong guru kaunselor, bagus kepentingan kajian ini sebagai membantu guru kaunselor. Tapi janganlah ambil ayat mereka ni, you kena buatlah ayat you sendiri ya. Buat dalam bentuk jangan buat dalam bentuk 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu hanya untuk objektif saja. Ni huraikan dalam bentuk ayat. Okay, next is what, Azri? Next, implikasi. Implikasi ni maybe you buat you lihat dalam konteks yang lebih meluas lah. Okey, implikasi kalau dia tak nyatakan di sini, you sendiri boleh berfikir implikasi kajian ini kepada siapa. Okey, kepada Kementerian Pendidikan, keseluruhannya kepada siapa. Dalam konteks yang lebih meluas ya, itu implikasi. Okey, next is what? Metod yang digunakan. Okey, metod selalunya ada dekat sini. Cuba lihat ada metod kan tadi kan? I don't think implikasi lepas tu metod, Azrin. Metod dulu, Doktor. Maafkan saya. Betul tak? You dah terbalik ni saya rasa, betul? Sepatutnya, sekejap saya buka saya punya.
Sepatutnya dia ada apa? Sekejap ya. Sepatutnya dia ada ulasan penulisan bermula dengan pengenalan, penyataan masalah dan teori, objektif, kepentingan, implikasi, rumusan dan bibliografi ya pelajar. Hello Ya. pelajar, dengar tak? Dengar Doktor. Okey, dia akan mula dengan ulasan penulisan, pengenalan, penyataan masalah, teori. Kedua, isu objektif. Objektif ni salin semula. Kepentingan, implikasi, rumusan, bibliografi. Kalau awak nak letak metod, awak boleh masukkan dalam pengenalan lah. Macam saya cakap tadilah, kajian ini menggunakan metod apa, kuanti ke kualis. Jelaskan sedikit saja dalam pengenalan. Tak payahlah jelaskan tentang dia guna instrumen apa ke, tak perlu. Just nyatakan sampel dia berapa orang, cukup. Okey, di mana kajian itu dilakukan, cukup. Itu pun kalau ada dinyatakan. Okey, akhir sekali instrumen. Rumusan di sini ya pelajar, you boleh nyatakanlah rumusan keseluruhan kajian ni. Kalau you nak berikan idea you macam you kata pada pandangan you kajian ini adalah kajian yang baik, you boleh nyatakan dekat situ lah. Atau you boleh katakan bahawa pada pandangan saya kita boleh menggunakan teori apa, you boleh tambah, tak ada masalah. Okay, you boleh tambahlah teori apa, you kata yang sesuai, you boleh add lah. Kalau you rasa dia guna masuk, lepas tu you kata pada pandangan saya teori Edison juga boleh digunakan, ini terpulang pada anda lah. Okay. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya harap semua orang sudah boleh mencari ya pelajar. Tolong carilah jurnal-jurnal ini dan sudah boleh mula menulis. Ada tak saya kata bibliografi last kali? Ada tak? Ada. Ada. Ya, bibliografi ni masukkanlah bahan-bahan rujukan anda. For example dalam rumusan tu you boleh kata okey kajian ini bagus ke disebabkan apa, you ada bibliografi menurut siapa, itu yang dikatakan citation, you boleh masukkan di bahagian bibliografi. Jadi tak perlu banyak ikut arahan saya. Berapa muka surat ya Azrin? Saya dah lupa berapa muka surat ni. 5 hingga 10 muka surat. Ya, 5 hingga 8. Kamu 5 tambah. hingga 8. 5 hingga 8. Awak marah lah dengan kawan ni. 5 hingga 8 saja Azrin. Jangan banyak sangat. Maaf. Okey, Azrin tambah. Saya tak tambah ya. 5 hingga 8 sahaja ya pelajar. Okey. 5 hingga 8 sahaja. Okey Azrin? Okey Doktor. Okey pelajar sudah boleh mula mencari jurnal dan boleh mula menulis. Saya akan masukkan soalan-soalan forum yang wajib anda jawab pada minggu ini. 4 soalan lagi anda perlu jawablah. Anda hit dan 2 reply. Anda jawab dan hit 2 rakan anda, jawapan rakan anda. Okey, kalau tak ada apa lagi saya harap tomorrow kita tak buang masa. 2 kumpulan itu, 1 kumpulan saya harap wakil saja bentang. Kalau penat 2 orang okeylah. Jangan lebih daripada 2 orang, akan ambil masa yang lama. Jadi untuk pembentangan yang pertama itu kita boleh habiskan 10 minit. Habis lambat pun 15 minit dan kita pergi pada kumpulan kedua dan anda sudah boleh menulis penulisan kritis anda. Bila saya kata hantar ke tapak assignment baru hantar. Sekarang saya nak anda kumpulkan dahulu sebab saya beri peluang kepada anda untuk edit mana yang perlulah. Bila sudah hantar kat tapak assignment, anda tak boleh ubah lagi ya. Jadi kumpulan-kumpulan yang dah bentang itu, make sure ahli kumpulan, ketua kumpulan semak semua ya. Kalau nama citation di situ ada, menurut Rosli, tiba-tiba bibliografi tak ada, di sini banyak akan dipotong markah lah. Menunjukkan anda main letak je Rosli dekat belakang sedangkan citationnya tak ada pun dalam pengenalan, citation tak ada dalam literature review. Okay, literature review bab 2, make sure you cari kajian-kajian dalam negara dan juga kajian-kajian luar negara. Jangan lupa masukkan teori. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, saya nak akhiri kajian Sawang. Banyak soalan tak? Ya, saya dah cakap serta dengan lampiran. Lampiran saya tak mahu anda punya video temu buat tu. Itu you keep for yourself, you keep for your son, for your daughter, for your children one day nanti. Saya hanya perlukan lampiran transkripsi sahaja. Tak dengar apa dia?
Oh, okey. Untuk penulisan kritis, lampirannya jurnal perlu dilampirkan di belakang sekali. Selepas bibliografi, ini wajib ya. Kalau anda tak lampirkan jurnal, saya akan potong markah. Silap-silap anda dapat, kalau 20 tu anda dapat 3/20 je. Sebab tak ada bukti lah anda merujuk jurnal. Ingat lah. Atau saya bagi kosong je. Mana jurnalnya awak tulis kosong lah macam tu, tak ada rujukan. Saya nak cari jurnal mana sebab tak ada rujukan. Okey, itu wajib ya. Kita punya pembelajaran hampir habis. Saya harap tomorrow I hope lah tak ada gangguan mesyuarat ke apa. Kalau tidak saya tak boleh habiskan 2 kumpulan esok. Kalau tak cukup masa kita maybe akan tambah masa pada waktu-waktu lain lah. Itu atas persetujuan pelajar lah ya. Saya harap kita akan dapat menghabiskan masa kita on time kerana saya nak buat saya nak teruskan dengan kita punya perbincangan topik-topik pembelajaran dan seterusnya saya nak latih anda bagaimana untuk menjawab soalan pentaksiran akhir iaitu tugasan khas. Di situ 20 markah ya. Ya pelajar sekali lagi ya, jangan tidak hadir pentaksiran akhir. Kalau pentaksiran akhir anda tidak hadir, automatik anda gagal untuk semester ini. Ingat ya. Kecuali ada sebab-sebab tertentu seperti urusan kematian, kita kita sentiasa berdoa ya untuk tidak terdapat masalah seperti masalah internet ke ya. Gangguan-gangguan internet ini juga akan mengganggu anda untuk menjawab. Sebab itu masa yang diberikan bukan 1 hari. Jika ada masalah kematian, tolong hubungi saya ya. Kita fahamlah, kita cuba berdoa lah, sentiasa berdoa untuk semuanya berjalan dengan lancar ya. Okey pelajar, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, good. Okey, jadi saya harap student saya adalah yang terbaik. Hari ini ada 75. Saya tak tahu siapa yang tak hadir kat sini. Siapa Azrin? Sebab termasuk saya. Tadi yang bagi nama dekat saya Muhammad. Yang tak hadir Muhammad Nur Faizan daripada kumpulan 3. Lepas tu yang ada masalah lain adalah Nurul Syahirah juga daripada kumpulan 3. Yang tu lah yang bagi nama dekat saya. Yang lain Azrin, note saya dekat kehadiran tu Azrin starkan dekat situ masalah internet ke, masalah apa, surat sebagainya tolong berikan pada Azrin ya pelajar. Masalah internet ke, berapa jam internet problem ke, tolong beritahulah. Saya faham masalah pembelajaran online ya. Bukan anda saja, semua student ya menghadapi masalah yang sama dan bukan anda saja, pensyarah juga menghadapi masalah internet juga ya. Jadi kita sama-samalah bekerjasama ya pelajar. Okey, jika tak dapat menduduki peperiksaan akhir atas sebab-sebab sakit, for example ya, mesti ada surat MC. Lepas tu saya kata kita sentiasa berdoa semuanya akan berjalan dengan lancar sehinggalah tugasan akhir, pentaksiran akhir itu habis. Then you all pula jangan keluar daripada WhatsApp group ini. WhatsApp group ini sangat penting sebab pengalaman saya lepas, bila soalan pelajar itu tak boleh dibuka, suddenly saya tak boleh nak access dia punya jawapan tugasan khas tu. Saya terpaksa hubungi monitor, cari semula pelajar tersebut. Jadi kalau anda keluar daripada grup, monitor tak dapat cari anda, saya pun tak dapat cari anda. Apa jadi kalau tugasan khas yang dihantar ke tapak assignment saya tak boleh buka? Susahlah macam ni kan. Sebab itu tolong bagi kerjasama, berikan contact number anda kepada Azrin, anything kita boleh hubungi anda di kampung lah. Di tempat anda mungkin tak ada line internet, saya akan hubungilah. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memastikan pelajar saya lulus dengan baik ya pelajar. Semuanya berjaya menduduki pentaksiran akhir. So untuk minggu hadapan kita akan sambung dengan topik-topik pembelajaran kita lah ya. Saya harap tak ada gangguan lagi lah selepas ini. Saya harap akan sempat lah, saya sudah adjustkan topik-topik tersebut untuk anda ya. Okay guys, kalau tak ada apa lagi ya. Aduh, saya mau nak akhiri, kamu satu lagi soalan. Kamu ni awal tadi mana tak bagi 3 je terus kan senang. Apa dia? Saya dah cakap banyak kali dah ya, yang you perlu letak poin 1 saja objektif. Yang lain semua huraian dalam bentuk words.
Awak tak fokus apa yang saya cakap tadi. Betul tak Azrin? Saya dah cakap Azrin? Ya doktor. Saya dah kata pengenalan dalam bentuk word. Semua tu dalam bentuk, pengenalan dalam bentuk ayat. Yang dalam bentuk poin satu saja. Objektif. Objektif 1, 2, 3, 4. Itu saja. Yang lain semua perlu dihuraikan. Awangku jelas nak tanya lagi ke soalan kelima? Tak ada soalan ketujuh ya? Okey. Faham? Okey. Alright guys. Faham doktor. Okay, do you understand penjelasan saya tentang kumpulan dan penulisan kritis pelajar? Faham doktor. Faham doktor. Okay, good. Saya dah Faham, kata Doktor. kumpulan ini kumpulan yang terbaik ya. Kalau saya bandingkan dengan kumpulan-kumpulan yang lain, anda adalah yang terbaik dari segi kehadiran. Saya masih lagi berpuas hatilah. Kalau tak ada tu, Azrin akan maklumkan pada saya atas sebab-sebab yang tertentu. Kalau ada MC, berikan kepada Azrin. Nak MC pun awak ke hospital macam mana nak online kan, betul tak? Jadi kita harap semuanya akan sihat ya. Pelajar akhir sekali ya, saya minta pada semua jagalah kita punya kesihatan ya. Jaga SOP, jaga jarak sosial dan janganlah pergi ya merayap-rayap ke tempat-tempat yang sesak ya, ramai orang, tak perlu ya you nak visit sesiapa dan janganlah beri tetamu datang ke rumah anda ya, kita tak tahu ya. Sekarang ni kita pun tak percayakan orang, orang pun tak percayakan kita, betul tak? Orang pun takut nak berdepan dengan you pun takut nak berdepan dengan orang lain. Yang penting you jagalah family you, diri you sendiri ya. Okay, agar kita dapat menduduki pentadbiran akhir dengan baik ya pelajar. So take care everybody. Okay, jaga kesihatan, jaga semua jarak sosial ya. Saya tak mahu anda ke mana-mana ya, berjalan-jalan sana sini tu tak perlulah. Keluar hanya perlu saja untuk dapatkan barang-barang keperluan seharian. Okay pelajar, insyaAllah saya jumpa lagi anda esok ya pelajar. Okay guys, take care everybody. Terima kasih. Thank you,